Hello. Hi everyone. Hai semua. Hai. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Salam perkenalan. Salam muhibah. Salam no further action. Kalau no foundation daripada Daripada siapa? Nurudin. Cik. Okay. So, uh, selamat datang bagi siapa yang baru kali pertama datang. Boleh share dulu. Kita akan mula pada 8.30. Kita ada 4 minit lagi nak ke 8.30 sebelum kita mulakan sembang politik. Benda Sembang. Ini politik yang paling kita mention. kita sembang. Hari ni kita nak sembang je. Macam sembang kedai kopi. Macam tu lah. Bezanya hari ni tak ada kopi. Tangan kosong lah. Kau minum Boleh share betul dulu ke? Minum sebelum kita mula. Okay, boleh share dulu. Right. So Azura macam mana menghadapi pandemik? Okey ke tak? Sementara kita ada masa sikit ni. Okey tak menghadapi pandemik? Dia bak kata orang okey tak okey kena okey jugalah kan. Macam tak ada pilihan. Tak, aku rasa semua orang ter-affected dengan pandemik ni dari segi Aku financial, rasa aku rasa soalan diri, hang ni semualah. macam soalan Existential crisis. existential orang duk tanya 3 bulan sebenarnya dah 6 bulan dah orang tanya. Macam mana keadaan pandemik ni effect ke tak. Hari tu kalau first MCO tu mungkin kita boleh lah macam meratapi kan. Macam alamak MCO, pandemik, banyak plan kita gagal. Tapi sekarang kita macam, kita tak salahkan pandemik dah weh. Kita macam salahkan semua sebab ahli politik dia. Sebab kita macam, kita dah berjaya dah weh. Kita dah macam dah, tak adalah berjaya. But kita kita betul-betul standing in the eye of the world lah. Bak kata MB Selangor tu. Tapi itulah sebab kat ahli politik, standing in the eye of the Jangan. world tu sebab lain dah sekarang. Itulah. Okay. Kita belum mula lagi walaupun macam bising sangat. Maaflah kalau bising. Kalau ada apa-apa komen. Sebenarnya kalau ada apa-apa pada pendengar nak kita sembang-sembang kat sini, boleh bagi tahu dekat komen, kita akan bacakan. Bagi tahu je apa-apa. Nak maki ahli politik ke, kita boleh. Kita maki je kat sini. Ni wall of It's shame. fine. This is the Tapi platform. Facebook live. Kita akan name and shame diorang. Kita macam tak ada pilihan lain lah. Macam dah cukup lah. Takkan nak pergi, takkan nak buat statement lagi kan. Takkan nak buat benda-benda lain. Itulah. Boleh. Izzah makan dah? Niza dah makan dah petang tadi. Alhamdulillah. Okay. Alright. Kita ada lagi 2 minit sebelum kita mula live. Siapa yang belum share tu boleh tolong share. Sebenarnya kata orang ramai juga yang mana tak pernah join ataupun tak pernah tengok Record Media sebelum ni. Sebenarnya Record Media adalah satu platform yang serius. Sebenarnya kita nak bawa wacana yang serius. Tak adalah. Kita sebenarnya nak bawa wacana-wacana a bit of progressive yang bercakap tentang politik, pembangunan, tentang ketidakadilan, penindasan. Kan Izzah? Betul. Tapi so Just kita nak setuju. buat dan kenapa kita namakan Record Media, sebab kita nak merekodkan benda-benda ni. Sebab kita percaya benda yang direkodkan dalam sejarah atau yang direkod dalam arkib, dalam media dan sebagainya adalah benda-benda yang menang selalunya. Benda-benda yang ditindas, yang senyap, yang minoriti, jarang orang nak keluarkan. So itulah Record Media. Kita akan bawa benda-benda yang pemerintah tak akan angkat. Orang-orang yang percaya kepada elit tak akan angkat. Jadi dekat sinilah kita akan angkat benda-benda ni. Jadi kalau anda ada apa-apa yang anda mahu utarakan, boleh bagi dekat komen. Okay. Kita akan buat benda ni. Kalaulah masih Azan tak cari kita lagi,
Tiba-tiba mungkin kita akan buat setiap minggu. Kita akan cuba ulas hal-hal politik lah. Okay. Selain daripada hal politik, kita ada juga benda-benda filem, kita ada muzik, kita ada buku, banyak lagi. Alright, so bagi Siapa siapa yang yang nak belum, pun boleh join juga. ya boleh join Rekod Media. Semua benda sekarang di hujung jari, boleh message kami. Jangan lupa subscribe kami di YouTube dan follow kami di semua media platform. Okay Izzah, dah 8.30. Mari kita Okey mulakan Azul. Apa tajuk besar perbincangan. kita hari ni? Semua salah. Surah Abah. Okay, Abah. Bukan Abah Aku saya. pun tak tahu dari mana bukan Abah aku. Memang daripada awal lagi aku dah cakap dah, ni bukan Abah aku tak undi dia. Okay. Sebelum tu Azul, sejarah sikit sebelum dari mana nama Abah ni muncul. Aku rasa waktu tu kita ada protes di Dataran Merdeka sebabkan backdoor government. Dan lepas tu tiba-tiba MCO. Aku jadi macam ada gap kat situ. Aku rasa macam okay. Lepas tu MCO. Lepas tu tiba-tiba politik kita huru-hara gila kat Malaysia. Dan tak ada orang pun yang aku rasa betul-betul ke depan untuk mengangkat suara-suara rakyat tertindas lah. Terutama golongan D40 dan juga M40 dekat Malaysia. So macam mana kita nak menghurai sejarah tu? Kau mesti ada cerita-cerita belakang kan? Sebab lama kita tak jumpa ni. Betul-betul sebenarnya kita ni lah yang betul-betul quarantine kat rumah sebab kita lama betul tak jumpa kan Izzah. Walaupun lepas MCO itu kita masih tak jumpa kan. Betul. Sebenarnya macam tapi sebenarnya Izzah, walaupun hang nampak macam sekejap kan daripada March ada demo nak naik dengan MCO, lepas tu sekarang sebenarnya antara tiga benda ni ada banyak sangat benda jadi antara perantaraan ni. Faham kan? Tapi kan sebenarnya kan yang paling aku suka ada satu benda ni lah aku jumpa dekat Twitter. Anda tengok belum? Nama dia ada orang dia dah sediakan satu Excel sheet. Aku rasa ni memang power gila lah. Aku tunjuk Nanti semua orang boleh tengok benda ni. Access juga kan benda tu? Ya, korang boleh access benda ni, korang boleh tengok. Sebenarnya list isu yang dia dah tulis lah daripada Januari. Apa isu dia? Januari, Februari, March, April. Sebenarnya Izzah banyak sangat benda jadi sampai hang boleh pilih. Tarikh ni apa jadi? Tarikh ni apa jadi? Nampak kan? Aku nak tarikh ni Zul. Tarikh start COVID-19 punya cases meningkat kat Malaysia. Apa sebab dia? Start apa? Itu bila Izzah? Tarikh start COVID kat Malaysia ni meningkat. Bila tarikh start COVID meningkat? 1 Oktober start case kita meningkat ke 260. Semuanya sebab? Sebab Sabah. Okay. Mungkin kita boleh mula dengan Sabah lah sebab sebenarnya banyak sangat isu ni kalau kita nak pilih ni. Tak cukup kita punya sembang setengah jam ni, betul lah. Tak cukup kan. Jadi sebenarnya kalau kita mula pada Sabah ni Izzah, macam mana kita nak mulakan benda ni? Macam mana? Hang rasa pertama sekali patut tak? Aku rasa boleh Debah pada 1 Oktober tu. Sorry? Hang rasa patutnya Abah luluskan ke? Tak luluskan pun apa yang ada kat politik. Tapi sebab kau duk sembang, semua orang suruh patuh SOP. Lepas tu kau turun, aku rasa betapa banyak rakyat buat list yang lepas balik daripada PRU Sabah, diorang semua tak kuarantin sebab si Ismail Sabri cakap, balik Sabah tak perlu kuarantin 14 hari. Which is another bullshit. Sebab tu kita semua terinfected lah sekarang. Kelang lah, Putrajaya lah, selalu aku pun. Sebenarnya aku macam tak boleh nak brain tau. Dia cakap kita kena jaga SOP, kita kena flatten the curve. Tapi kan, macam mana dia boleh sampai tahap macam tak apa weh, sebabkan kuasa, sebabkan kerusi kita buat juga pilihan raya ni. Hang boleh faham tak? Betapa gilanya orang-orang kekuasaan nakkan kuasa dan kerusi ni. Hang boleh bayang tak? Berapa ramai orang yang sakit lepas tu, berapa ramai orang yang mati lepas tu, berapa ada baby yang mati lepas tu. Hang fikir kan? Hang rasa macam, does it make sense yang ahli politik kita sebenarnya boleh membenarkan benda ni berlaku? Ya. Tak pun. Dan sebenarnya lepas, dan aku rasa vulnerable people juga orang tua sebab selain daripada satu kes bayi mati, Malaysia senyap weh. Tapi kalau kita nampak ingat tak beberapa tahun yang lepas ada satu gambar bayi mati dekat pesisiran pantai. Which is the whole world solidarity
with the people tentang isu yang berlaku, tapi dekat Malaysia it's just like nothing because kita kena buat, oh esok aku kena fikir kerja aku dan sebagainya. Dan aku dah cakap benda ni tak berakhir sampai hari ni pun. Berita politik terlalu banyak bersesak-sesak dekat media. UMNO nak ni, PAS nak ni, Hadiah Awang nak ni, Abah nak rotan. UMNO pun dah declare political ceasefire, support Putrajaya, macam-macam. Anwar pergi istana pula. Aku macam okay, everyone don't give fucking shit terhadap orang yang ada kat bawah. Semua orang kena survive sebab ekonomi macam gila. Tapi sekarang dia orang relax Dan aku rasa benda-benda ni juga. Ya, sorry. Tak, benda-benda ni juga? Benda ni juga mengundang kemarahan rakyat. Sebab kalau dekat Twitter kau boleh nampak kita jaga kita dah tukar rakyat jaga rakyat sebab kena hack dengan ahli-ahli politikus. Hashtag rakyat ingat. Tapi aku ada satu aku ada satu macam persoalan lah. Adakah rakyat kita ataupun orang ramai dan ataupun komuniti Twitter lah, sebab komuniti Twitter yang rancak, dekat Facebook pun masih kurang rancak kan, ataupun Instagram kurang rancak ada politik. So aku akan panggil komuniti Twitter lah. Adakah komuniti Twitter ni besar dan diorang bersedia untuk take a bigger step untuk melawan ahli politik ni? Aku rasa based on fact yang macam a few people coming out together untuk letak banner dekat Ipoh kan, fuck politikus. Waktu tu 317 kes. Hari ni 700 something right. Lepas tu ada juga banner rakyat, menteri jaga poket, menteri jaga poket. Do you have the picture yang tentang ya. Lepas tu dekat Johor pun, dekat Johor lepas ni Perak dekat Johor rotan abah kau. Ada dekat Johor ada rotan abah kau, something like that. So adakah ini membuktikan sebenarnya kita nak ramai dah yang nak melawan ni, nak keluar dan nak melawan lah? Aku nampak adalah ketidakpercayaan kepada parti politik lah, baik daripada parti politik tua ataupun parti politik muda, asal nama pun parti politik, dan perubahan yang nak dibuat based on parti politik aku rasa tak dapat nak pergi jauh lah. Sebab sampai hari ni pun tak ada polisi-polisi daripada parti muda yang aku nampak memihak kepada rakyat. Tapi adalah slogan-slogan kita bersama rakyat, kita nak membantah kemiskinan, tu ada. Which is sebenarnya menarik lah bila hang sebut parti muda ni, sebab aku sebenarnya malas nak pegang lagi parti muda ni. Tapi alang-alang kita dah pegang pasal parti kan. Sebab akhirnya kita tak boleh nak asingkan. Kita tak boleh nak asingkan. Parti ialah parti, politik ialah politik. Muda ke tu. Sebab aku ada satu benda macam bila orang tanya aku tak support ke parti muda, aku masih skeptik lah, especially bila cakap pasal Syed Saddiq. Sebab kita semua tahu macam mana Syed Saddiq masa dia jadi menteri sukan. Apa je yang dia buat untuk orang masa tu. Banyak gila isu orang sukan yang tertindas, yang kena drop out sebab banyak isu yang dia tak pandang. Ataupun apa je dia buat untuk anak muda masa tu. Malah banyak juga isu-isu corruption yang orang letakkan kat bawah dia dan sebagainya kan. Jadi aku akan skeptik dan merasakan dia tetap ahli politik dan problematik lah. So bila kita cakap pasal muda atau tua ni, hang rasa patut ke lagi kita macam support mana-mana parti ni sebenarnya? Setakat yang aku tahu, aku pun tak memberi komen sangat tentang muda. Ni baru macam aku baru baca sebab aku rasa mungkin ada part of diri aku sendiri yang okay, let's give time apa polisi dan sebagainya. Tapi sampai hari ni pun aku rasa the latest one yang dia Pulse Malaysia, and then muda membantah kemiskinan, but it's a chat, you know, and then apa progress-progress diorang, berapa ribu followers kat Twitter, kat Instagram dan sebagainya. Sebenarnya aku macam nak jam-jam kepada satu benda lah. Sebenarnya selain daripada chat yang parti muda keluarkan tentang kemiskinan, hari kemarin ke apa aku kena tengok balik kat sheet tu yang ada berita tentang 75,000 kan? Ya, 75,000 mahasiswa akan menganggur, dikeluarkan oleh Noraini daripada KPM kan. Aku fikir aku ada satu benda masalah ni jugalah. Ahli politik ataupun orang yang dalam kekuasaan yang ada resources dan manpower hanya reti untuk mengeluarkan data, tapi tak reti untuk buat sesuatu. Sebab aku fikir nak keluarkan data ni, NGO pun keluarkan data, ahli akademik kita pun keluarkan data, tapi kita tak ada power untuk ubah. Tapi menteri kita suka-suka hati je. Hari ni ada minggu depan ada 75,000 orang akan menganggur. Lepas tu apa?
seolah-olah suara rakyat ataupun suara anak muda yang terpaksa menganggur ni tak memberi makna tu. Dan aku bukan nak cakap, aku start kerja dan lepas aku start kerja aku nampak yang budak, aku kerja part time contract, so ada budak degree, ada budak yang dah habis master pun kerja dengan gaji 1,300 sebulan tu, tiba-tiba kau cakap oh macam mana nak menyimpan dengan gaji 2,500, macam mana nak menyimpan dengan gaji 1,500. What the fuck, we are only earn for 1,300 for living in Malaysia dekat tengah-tengah bandar kota raya ni. Dan aku rasa macam diorang memang tak peduli dan seolah-olah mengeluarkan data tu adalah benda baru, seolah-olah macam terkejut pula. Padahal kita dah lama dah masalah graduan menganggur ni daripada zaman dulu lagi. Ni apa yang kita nak buat, apa, motosikal, Grab motosikal yang kau tunggu tak sampai. Grab motosikal yang saya Sadik nak buat, tak buat tu. Tak, dia buat, dia pergi tolong. Dia pergi masa pelancaran tapi aku tak tahu pun mana pergi apps tu. Dan aku pun tak tahu kalau apps tu Syed Saddiq ada letak duit ke apa ke, aku tak tahu, tapi apps tu tak tahu mana sekarang. Okay, despite on that, sebenarnya kan aku ingatlah lagu Sudirman, Akulah Penganggur. Tak silap aku itulah lagu Sudirman. Aku nak cakap isu penganggur ni dah lama. Orang menganggur ni dah lama. Satu kerajaan kepada satu kerajaan. Ini membuktikan yang kerajaan kita problematik. Kita duduk dalam satu masalah, satu sistem, satu birokrasi yang bermasalah. Dan yang tidak fokus kepada rakyat, tidak fokus kepada masalah, roots masalah. Jadi sebenarnya soalan aku, yang aku go back tadi lah. Sebab bila aku tanya, adakah anak muda ataupun netizen bersedia untuk lawan, aku fikir sebenarnya ada satu lagi masalah apabila walaupun kita macam tak percaya ahli politik, tapi kita memilih-milih ahli politik. Oh, kita tak percaya ni sebab ini jahat, tapi kita masih ada percaya dekat Anwar. Kita tak percaya kat Anwar, tak percaya Mahathir. Aku rasa ini problematik sebenarnya. Sebab kita seolah-olah memerlukan orang lain untuk ambil dan kita ni sebagai eksperimen je. Tak apalah, kita bagilah dia ambil dulu, tengok macam mana. Ambil lah 5 tahun, tengok dulu macam mana. Kalau tak okey nanti kita tukar lah. Adakah soal kemiskinan tu adalah eksperimen? Adakah soal anak muda menganggur tu adalah eksperimen? Adakah bila Makcik Kiah tak dapat jual goreng pisang, tak ada duit, itu adalah eksperimen bagi pemerintah? Aku rasa benda ni yang kita kena fikir dan orang ramai kena fikir balik. Adakah kita hanya perlu kritik ahli politik yang kita tak suka dan bias kepada ahli politik yang kita suka? Ya. Sekarang aku rasa kita kena kritik semua ahli politik. Sebab aku rasa tak ada satu pun lah. Tapi tak ada satu pun yang betul-betul, walaupun keluar masuk istana pun aku masih tak memberi kepercayaan. Aku ada satu, aku macam, contohlah tiba-tiba kita ada snap election. Ataupun Abah memilih untuk tukar kabinet pula tiba-tiba. Adakah benda tu akan menyelesaikan masalah yang kita ada sekarang ni? Tak weh, semuanya untuk kepentingan diorang. Siapa peduli? Setiap hari kan kau terpaksa tengok. Kalau aku baru pindah dan aku suka bercerita based on pengalaman aku lah. Bila aku pindah kat sini, dia jadi macam dulu kan, kemarahan aku membuak-buak tu, aku rasa macam fuck politikus, semua rakyat kat bawah ni nak ni. Tapi hari ni, bila aku dah stay dekat tempat yang aku stay sekarang, setiap pagi kau terpaksa melihat benda tu. So bila orang cakap macam, oh kita nak basmi kemiskin tapi kita nak tolong orang miskin, kita nak tolong komuniti. Tapi akhirnya tak ada polisi-polisi. Kita cakap kita nak tolong orang miskin, tapi depan orang kaya ataupun waktu masuk meeting-meeting kementerian, kita tak cakap pun, oh sebenarnya kita tak nak ideologi neoliberalism dalam pendidikan kita. Hari ni kan diorang baru tukar Vivi Yusof kepada Vivi Yusof kan turun, kata diorang ganti kepada siapa? Rizalman yang baju Siti Nurhaliza tu. Itu macam satu topik yang lain lah. Aku rasa macam berat. Sebenarnya kita ada banyak masalah sebab bila universiti ada benda-benda macam ni. Tapi tak apa, kita biarkan dulu. Kita fokus dulu ahli politik, kita maki politik sampai kita puas. Okay, so pada pendengar, ada 19 orang yang tengah tengok sekarang. Kalau ada apa-apa nak cakap, boleh komen dan kita akan bacakan komen anda. Boleh je? Right. Tapi yang elok je lah. Yang tak elok saya tak nak bacakan. Bukanlah yang tak elok. Kau bias Kau cakap bukan bias, okey lah. Saya cakap. Assalamualaikum Izzah, apa khabar? Oleh Ahmad Al-Hilmi. Perlu ke saya bacakan benda ni? Saya tidak pasti kenapa saya perlu baca.
Okay. Okay. Right. Iza? Tapi kan Zul, Okay. tapi kan Zul, Apa dia? orang mesti tertanya-tanya, kita cakap-cakap sembang pasal ni, lepas tu apa kita kena buat? Lepas tu apa? Lepas sembang pasal politikus apa? Sebab semua politik, semua tak guna kat negara kita ni. Sebab kemarahan anak muda tu tak bangkit lagi. Dia ada, nyalaan tu ada, tapi dia tak macam tu. Dia macam nyala, nyala. Aku rasa sebenarnya kita ada banyak dan kita anak-anak muda kita revolutionary, kita dah keluar dah sebenarnya. Sebab banyak negara dah start dah. Nigeria, Hong Kong, you know, Thailand, Taiwan, Indonesia. Indonesia tu, negara kita. Aku rasa macam banyak gila negara yang dah anak muda turun, mahasiswa turun. Tapi dekat Malaysia macam MPP kita pun cakap terima kasih kat Abah. Jadi aku macam tak tahulah. Itu satu yang aku rasa jauh lagi kita nak pergilah. Tapi aku rasa kedua, kenapa kita jauh lagi nak ada perubahan ataupun kalau hang tanya nak kena buat apa kan, aku rasa macam susah weh nak buat apa-apa sebab ahli intelektual kita pun diam. Mana pensyarah-pensyarah kita betul-betul kritik. Yelah, kalau dalam list aku mungkin adalah 10 je pensyarah. Di manakah yang lain? Pensyarah dalam 20 universiti awam dekat Malaysia ni, di manakah mereka? Right? Not just pensyarah. Mana para ulama, mana para agamawan yang membincangkan hal-hal ni. Seorang je weh, Abid Liu je setakat ni. Duk bagi-bagi barang free. Lawak Twitter. Ada satu lawak Twitter ni aku baca tapi aku tergelak sikit je lah. Aku tak gelak banyak pun. Dia cakap dekat Malaysia ni Abid Liu juga selesaikan semua negara. Lepas tu yang jawatan-jawatan tinggi kat atas tu buat apa? Exactly. Soal dia macam yang buat kerja yang kau kenal, yang lain ni mana? So kalau kau tanya aku hari ni, pas dengar talk ni apa nak buat, aku tak tahu. Yang aku tahu kita kena buat talk ni lebih banyak. Supaya lebih ramai orang berani untuk bercakap. Aku rasa first step ni lah. First step adalah jangan takut untuk bercakap. Cakap je, tak puas hati cakap. Sebab this is your rights untuk cakap. Right? But tapi kena tahulah. Just because kau ada freedom of speech doesn't mean kau ada freedom untuk buat hate speech. So, tapi hate speech dekat politicians tak apa. Hate diorang. Right. That's your right. Okay. Ada satu soalan. Ada soalan daripada Harjinder. Okay. So what do you guys think about the Sabah situation? Sila. Yeah. Sempat tumpahnya tanah Izzah. Astaghfirullah. Silakan Izzah. Okay. Cepat Izzah jawab. So what do you guys think about the Sabah situation? Aku pun tak boleh nak memberi sejujurnya lah. Aku pun tak boleh nak memberi komen. Bukanlah aku tak rasa aku macam begitu mengikuti Sabah punya dulu. Tapi aku rasa macam at the end tak, sebenarnya aku rasa sebab warisan juga kan kat sana. Tak, aku rasa sebab kita jauh daripada sana dan kita tak merasa apa mereka rasa. Tapi kalau kita tengok, memang teruk lah keadaan. Bagaimana kes naik dan bagaimana badan, aku rasa macam sedih gila bila banyak benda. Rasa macam kita dah berdeka 60 tahun, kenapa Sabah tak boleh ada accessibility sepower Semenanjung? And we have to question that tau sebenarnya. Macam kenapa after 60 years, diorang masih tak cukup hospital dan diorang masih tak ada kelengkapan yang lengkap. Aku rasa macam sampai bila kita nak tunggu? Sampai bila? Adakah kita nak kena tunggu merdeka lagi 60 tahun? 60 tahun akan datang lagi untuk Sabah jadi macam Semenanjung. Aku rasa ini ada diskriminasi paling jelas lah. Dan aku rasa even Sabah, padahal kesian gila. Diorang lah menjadi mangsa-mangsa paling teruk ahli politik sekarang dekat sana. Dan aku rasa benda ni sedih lah sebenarnya bila kita hari ni keluar berita pasal Sarawak pula kan. Okay, betul. Sekejap, ada satu soalan lagi. Boleh Amira? Lepas tu UMNO sekarang gesa genjatan politik. Fokus penuhnya agenda bantu rakyat. Oleh Zaid Hamidi. Ahmad Zaid ni Zaid Hamidi lah kan? Sama lah. Hari tu UMNO. Lepas tu hari tu kan PAS pula Hadi pun sibuk berpolitik masa COVID. Malaysia kini. Hadi. Sama macam Syed Saddiq. And I think to say about PAUS right now, genjatan senjata right now, okay, aku rasa ramai dah yang sibuk berpolitik kat atas. Sebenarnya kita dengar macam
fokus rakyat ni sebenarnya waktu PH lagi kita dah dengar. Bila PH sibuk berkuasa dan sebagainya. Aku rasa kan tak ada pun orang nak kisah sangat pun. Macam retorik lah ayat tu sebenarnya. Foto lagi oleh Redha. Aku rasa dah tak perlu bincang dah pasal problem birokrasi menaikkan tindakan baik individu, kolektif, komuniti, kita perlu bertindak. Tapi aku tak sure sejauh mana sebab aku sendiri pun bertindak je apa aku rasa aku perlu. Nak capai tahap Indonesia punya kesedaran, Thailand punya aksi pula, korang rasa kat mana silapnya kita semua dalam Malaysia ni? Aku rasa inilah benda yang kita cakap tadi. Sebab kalau hang tanya apa aku nak buat lepas ni, apa kita kena buat lepas dengar ni pun aku tak tahu. Sebab kalau hang tanya aku pun, aku kalau boleh, aku adalah orang yang turun jalan sebenarnya. Kalau kita sebelum COVID, aku nak turun je. Tapi aku tahu kalau aku turun sekejap lagi, aku yang kena. Benda macam ni lah. Benda macam ni lah. Kenapa Hairudin tak ada further action, tapi kalau aku turun besok, aku akan kena sebab melanggar SOP. Betul lah Izzah? Betul. Ya. Tak yalah, yang baru-baru ni kena siap penjara lagi guys. Ya. Ya, lima orang daripada hospital kat Perak kan pergi demo. Tak demo pun, diorang hanya bagi tahu apa yang diorang tak puas hati sebab diorang tak dapat hak diorang sebagai pekerja just because they are cleaners, padahal diorang pun frontliners. Itu pun dia dah kena sebab langgar SOP. Aku rasa kita boleh buat, tapi kalau kita boleh dapat lagi 100, kita boleh turun besok. Tapi kalau kita 10 orang je, aku tak tahu. Sebab kita akan kena. Ya. Dia jauh je. Nak capai tahap Indonesia punya kesedaran, Thailand punya aksi. Korang rasa kat mana silapnya kita semua dalam Malaysia ni? Aku rasa pertama sekali juga, silapnya adalah bila orang-orang yang agak radikal dah masuk parti. Aku rasa ada masalah aktivisme dekat Malaysia yang mereka merasakan perubahan tu hanya melalui jalan parti. Sebenarnya, aku agak kecewa bila banyak kawan-kawan aku pada aktivisme yang agak radikal, dia macam, okay, sebab korang merasakan parti politik lah jalan perubahannya. Tapi lepas PH dah gagal, diorang buat parti baru pula. Kononnya masih lagi parti politik lah jalan untuk perubahan. Aku rasa ni masalah yang jelas yang bila orang rasa parti politik lah jalannya. Padahal jalan perubahan banyak. Ada jalan perubahan organik daripada bawah, daripada grassroots. Aku rasa benda-benda ni lagi penting lah untuk kita pergi sebenarnya. Faham ke? Faham lah kot kan? Ingat tak, benda ni buat aku teringat satu benda. Dan bila kita buat satu parti politik baru, they claim that, we have more women, we want more women punya suara. Tapi apa yang berlaku dekat Twitter, aku rasa orang mula menyalahkan, mungkinlah banyak ahli politik perempuan dalam organisasi tu. Tapi sebenarnya question dia adalah, apa guna kita ada lebih ramai perempuan tapi akhirnya membawa idea-idea kapitalis. Sebab aku rasa orang-orang yang daripada social activism yang terlibat masuk ke dalam parti politik akhirnya adalah takkan orang-orang yang besar namanya. Takkanlah diorang tak tahu bila masuk itu terlampau banyak sangat orang-orang corporate dalam tu. Takkan kau tak tahu maksudnya bila kau masuk parti politik kau akan berdepan dengan perempuan ni. Are you brave enough to say to them that okay, kita cut neoliberalism, kita cut kita punya wages, kita fokus pada rakyat. Tapi nanti dia akan nanti dia akan salahkan kita. Dia akan salahkan kita sebab kita tak bersama-sama dia untuk melawan sama-sama. Padahal ahli dalam politik tu, ahli dalam parti tu sendiri juga sebahagian daripada kapitalis, sebahagian daripada orang korup. Aku rasa the first yang punya modal lagi. Yeah, exactly. Alright, so kita bergerak pada soalan seterusnya. Hajinda komen guys. Aku rasa dia ni komen kan. Yes, these are questions we keep asking tapi we keep voting for. Anyway, Abah yuck. Yeah. Hilang sudah. Manakah Abah? Not my Abah for sure. I don't know. Where is he? Yeah. Soalan oleh Mak Dad. Yup, kisah masalah politikus sering berbangkit, sering dibahaskan, so apa tindakan lanjut selepas setiap diskusi? Saya setuju dengan pandangan mungkin kita perlu adakan banyak sesi talk, diskusi forum atau gorilla open mic. Maybe masalah masyarakat, tahap kesedaran, kepincangan, pelaksanaan pemegang kuasa dan kesedaran pasti muncul kemudian ke depan. Ya. Yeah. Sebenarnya aku tak ada jawapan. Aku memang tak ada jawapan. Minggu depan kita akan cakap pasal hari politik, orang akan tanya lagi, lepas tu kita nak apa? Aku tak ada jawapan. Jawapannya adalah pada kita semua. Adakah kita berani untuk turun dan lawan? Adakah kita berani untuk bersuara dengan lebih rancang, lebih banyak? Kalau selama ni kita tulis status, sepatutnya kita tulis artikel. Setiap kesalahan kita tulis artikel ahli politik. Adakah kita berani nak buat? Kita tak perlukan satu Fahmi Reza yang mengeluarkan poster untuk kritik ahli politik. Kita perlukan 1000 orang Fahmi Reza. Kita perlukan
1,000 orang macam Abid Liu yang turun. Kita perlukan ahli akademik untuk teruskan menulis. Kita perlukan lebih banyak orang macam Redha, orang macam Mat Dan yang akan terus bersuara, orang macam Harjinder ni. Aku rasa benda macam ni lah. That's the only solutions that we have. I still remember yang awal-awal daripada ni, aku pun teraffected juga sebabkan COVID, dan akhir-akhir ni je aku rasa macam ada satu sisi harapan dalam diri aku yang aku lihat kalau aku ada privilege untuk boleh dengar. Ada satu harapan dalam diri aku yang macam kalau aku masih boleh cakap hari ni, maksudnya aku masih ada privilege untuk hidup. Orang lain yang kat luar tempat aku ni mungkin tak ada peluang dan tak ada kesempatan pun untuk bercakap tentang hal ni. Sebab esok kau dah fikir pasal makan, esok kau dah fikir dah sehari kalau kau masuk kerja, lepas tu tiba-tiba kau nak pergi demo, dah tak ada gaji sehari. Akhir bulan, by gaji sehari potong, akhir bulan kau mungkin tak dapat nak survive bayar rumah kau mungkin tak survive untuk, kalau setiap-tiap bulan kau beli beras 1 kg, mungkin kau tak dapat survive. Dan sebab tu aku rasa harapan adalah satu-satu benda yang tinggal dalam diri aku bahawa satu hari ke depan akan ada perubahan. Walaupun titik permulaannya adalah diskusi kecil macam ni. Dan aku rasa diskusi ni bukan diskusi baru. Dah bertahun-tahun dah orang buat diskusi. Tapi inilah gerakan-gerakan kolektif yang kita perlu gerakkan bersama supaya setiap orang, aku rasa kalau kau mencintai keadilan, kau tak perlukan satu gerakan ataupun satu parti politik pun. Kau akan bergerak sendiri sebab kau tahu kediaman terhadap kejahilan, kediaman terhadap ketidakadilan yang berlaku kat negara kita ni, making your life fucked dan other people also yang hidup orang lain juga terfucked up sebenarnya. Cuma mungkin some of us tak bercerita lah. Sebab kenapa aku nak cerita pasal kegagalan hidup aku, kenapa aku nak cerita pasal apa yang terefek dalam hidup aku. Sebenarnya terefek terhadap semua orang dan perjuangan kita adalah perjuangan bersama, dan aku yakin orang-orang yang percaya pada keadilan berkongsi harapan yang sama. Betul. Ada satu lagi komen. Teruskan perbincangan forum macam ni. Aku tengok memang aku selesa sangat jadi penjilat betul lah tu aku sebut kan. Aku rasa kan sebenarnya inilah masalah yang aku cakap tadi. Sebab kita ada ramai kawan-kawan yang tak suka ahli politik A tapi mereka bias kepada ahli politik B. Itu orang yang diorang sokong lah. Aku rasa benda yang paling jelas yang korang boleh buat lah. Macam bila ada berita 2 juta untuk drone. Right? Aku rasa benda macam tu kita dah boleh question dah. Kalau 2 juta untuk drone, apatah lagi benda lain. Berapa juta untuk benda lain yang harga dia tak berapa mahal. Kemana duit ni? Siapa yang luluskan? Macam mana boleh lulus? Siapa yang dapat? Benda-benda macam ni kita kena question. Dan aku rasa, benda paling aku rasa nampak, banyak gila billboard yang start macam kita jaga kita ataupun pakai face mask apa semua. Aku rasa the only billboard ni dah lah mahal. Lepas tu hang pergi buat benda macam tu, guna duit siapa pun aku tak tahu, duit rakyat mana pun hang ambil aku tak tahu. Dan hang tulis benda yang obvious. Dan yang sebenarnya salahnya bukan daripada kita tak jaga SOP pun. Right? It's actually your politicians. Dan aku rasa benda-benda macam tu kita kena question. Berapa banyak lagi billboard hang nak letak benda-benda yang menyalahkan kita, tak menjaga SOP, padahal it's clearly your fault. And it's clearly duit siapa yang hang guna untuk bayar billboard semua ni. We can start from that. Yeah, exactly. I remember ada satu interview KJ dengan BFM, which is KJ cakap kita perlukan, dia tengah dalam proses lah vaksin untuk COVID apa semua ni, so 600 million. So pengacara tu tanya dia, so sebelum ni kau keluarkan duit dekat 4.4 billion something for another project, takkan dah untuk 600 million terhadap nak keluarkan untuk COVID yang effect kita semua ni, kau perlukan begitu banyak masa untuk buat that decision. Kita boleh nampak lah priority sebenarnya dekat mana. Ya. Okay, sebenarnya kita nak habis, kita tinggal 1 minit. Eco World punya pembangunan. COVID nak pembangunan, nak ni lah, nak wave dari kerajaan. Aku pun tak faham lah. Aku jadi terpatap juga. Tak apa. So, make sure korang buka list semua kesalahan-kesalahan ahli politik. Dan maybe kalau korang nak, kita boleh fight dengan secara besar dan kita boleh sama-sama lawan benda ni. Right? Jumpa korang minggu depan. Kumpulkan kemarahan korang. Teruskan berjuang. Cik. Izzah ada apa-apa nak cakap? Izzah tak ada apa-apa nak cakap. Alright. Okay. Bye guys. Siapa yang jumpa lagi. Siapa yang masih belum subscribe dan follow Record Media, teruskan dan silakan share. Right? Dan boleh PM kita orang juga kan. Tajuk apa nak next week. Let's try to make a discussion. Right. So salam, no further actions. Bye. Fight like a girl. Fight like a girl. Yeah. Bye.
Bye Zul.